maqasidis surah. Di antara objektif surah ini, apa yang Allah nak ceritakan kepada kita, para pelajar sekalian. Yang pertama, at-tanwih bil Quran. Allah nak sebut kepada kita tentang mukjizat Al-Quran dan memaklumkan bahawa orang kafir, walaupun mereka ni penyair, walaupun mereka ni pakar dalam sudut bahasa, mereka tak boleh nak cabar, nak challenge Al-Quran, tak boleh. Yang kedua, tasliyatu an-nabi. Dalam ayat ini banyak menenangkan hati Nabi SAW, kerana di Mekah ni Nabi SAW berhadapan dengan ancaman Quraisy yang begitu dahsyat. Bila diancam dahsyat, maka sudah pasti dia perlu kepada didikan, motivasi, kata-kata semangat daripada Rabbil Alamin, Allah yang melantik dia, Allah yang menghantar dia, mengutuskannya, yang membangkitnya menjadi Rasul. Sudah pasti diperlukan didikan terus daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dua maqasidus surah. Adapun isi kandungan surah yang disebut dengan nama intisari surah, saya baca penuhlah dalam intisari yang ada dalam pimpinan ini. Cara kita baca secara sepintas lalu, maknanya tidak hurailah. Intisari kandungan, menarik perhatian Nabi SAW supaya jangan pula baginda membinasakan diri, kecewa dengan menanggung duka nistapa disebabkan perbuatan kaum kafir musyrik yang menentangnya, dan menegaskan bahawa baginda Nabi SAW hanyalah menyampaikan agama Allah, sedang Allah jualah yang berhidayah petunjuk. Maknanya kerja Nabi hidayatul irsyad, kuasa Allah hidayatul taufiq. Kita dah belajar banyak kali dah. Hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Irsyad maknanya memberi bimbingan, menyampaikan maklumat. Tapi taufiq maknanya yang menyebabkan orang itu terima dakwah kita, itu di bawah kuasa Allah. Diterangkan pula, kalau Allah hendak memaksakan mereka untuk beriman, seluruh dunia nak suruh beriman, tentulah Allah akan menurunkan pada mereka suatu mukjizat dari langit yang akan menjadikan mereka tunduk mematuhinya. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian, kerana masing-masing diberi kebebasan memilih setelah diterangkan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu dalam ayat lain Allah sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan menganut agama Islam. Tak paksa. Aku beri hujah, beri dalil, beri bukti, kamu pilih. Nak Islam, nak lawan, pilih sendiri. Ditegaskan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Kuasa Allah. Dan di antaranya ialah menimpakan azab kepada golongan yang kufur ingkar itu. Allah Ta'ala pula amat mengasihani. Dan di antaranya ialah menangguhkan azabnya untuk orang-orang yang berdosa itu, agar mereka bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Ada yang 10 tahun, ada 20 tahun. Contohnya Abu Sufyan lawan dengan Nabi 20 tahun, masih Islam. Abu Jahal lawan Nabi 13-14 tahun, mati di Badar. Kemudian Allah SWT menceritakan perihal Rasul yang telah lalu dan kaum masing-masing. Jadi banyak cerita Rasul, panjang sekali kisah Nabi Musa dalam surah ini, yang berakhir dengan kemenangan Rasul-Rasulnya beserta orang-orang yang beriman dan kebinasaan golongan yang kufur ingkar. Diceritakan semuanya itu kerana memberi semangat supaya Nabi kita Muhammad SAW berjuang terus menyebarkan dan mengembangkan Islam sehingga berjaya. Lalu ditegaskan bahawa dalil kenabian Nabi SAW ialah Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh kerana kaum kafir musyrik pernah menuduh bahawa Nabi SAW seorang pawang, bomoh, tok dukun yang sentiasa berhubung dengan jin syaitan, dan bahawa apa yang diturunkan kepadanya ialah sejenis dari yang dibawa oleh syaitan-syaitan kepada pemujanya, maka Allah Ta'ala mendedahkan kepalsuan tuduhan itu
dengan menegaskan bahawa syaitan-syaitan itu tidak layak tidak layak dan rapat menjalankan, menegaskan bahawa syaitan-syaitan itu tidak layak membawa turun Al-Quran kepada Rasulnya dan tidak dapat melakukannya sama sekali. Hanya malaikat yang layak dan dapat menjalankan tugas itu. Setelah menerangkan perbezaan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla dengan membezakan dengan pendusta-pendusta, pawang-pawang, bomoh-bomoh, dukun-dukun dan ahli-ahli sihir yang mendapat bisikan dari syaitan, lalu ditegaskan bahawa Al-Quranul Karim bukanlah syair dan Nabi SAW yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik, kerana ahli-ahli syair itu lazimnya tidak berdasarkan kebenaran, hanya menurut khayal-khayalan semata-mata, dan mereka yang demikian hanya menjadi ikutan bagi orang-orang yang sesat. Ditegaskan lagi bahawa penyair-penyair itu merayau-rayau dengan tidak berketentuan hala tuju dalam tiap-tiap lembah khayal dan angan-angan kosong. Yakni lazimnya, biasanya itulah sifat penyair-penyair. Jangan pula ahli-ahli sastrawan marah dengan saya ni. Nah, kita baca penyair sastra yang Arab dulu. Tapi kalau ada orang ikut perangai itu, itulah keadaan dia. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersifat demikian. Dalam pada itu ditegaskan bahawa bukan semua syair dan ahli-ahli syair itu terkeji. Bahkan ada di antaranya yang terpuji dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu jenis-jenis syair yang diciptakan oleh penyair-penyair yang beriman dan beramal saleh, yang berdasarkan kebenaran, yang terjalin dengan kata-kata yang indah dan sopan. Contohnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu yang dikenal dengan nama Syairur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, uhjuhum, Nabi kita ajar pada Hasan supaya attack balik penyair-penyair jahiliyah yang cuba nak menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang penyair yang dapat menggambarkan keesaan Allah dan kekuasaannya, menggambarkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya, kebenaran Islam dan hidayah petunjuknya, sebagaimana dilakukan oleh penyair-penyair Islam di zaman Nabi. Contohnya Hasan lah, dengan lain-lain penyair yang hebat. Kita akan sebut bila sampai di tempatnya nanti, insya-Allah. Yang mendapat galaan dan doa restu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak itu, penyair-penyair Islam yang demikian sifatnya muncul, silih berganti hingga hari ini, dan seterusnya masih ada lagi pujangga-pujangga penyair-penyair Islami yang hebat yang masih ada. Kita kata alhamdulillah. Saya buat khulasah daripada kitab Al-Muharrar tentang maudu'at as-surah, mana isu yang dibincangkan dalam surah ini secara ringkas. Yang pertama, menyatakan ketinggian darjat Al-Quran dan sikap puak-puak kafir terhadapnya, serta Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi untuk berdepan dengan kaum Quraisy. Yang kedua, Allah menyebut dalam surah ini beberapa kisah nabi-nabi, rasul-rasul dan beberapa kaum yang menentang mereka. Yang ketiga, dalam surah ini disebut kisah Nabi Musa alaihissalam dan Harun serta Firaun, dan juga kisah ahli sihir yang masuk Islam. Apa yang terjadi kepada Firaun, tenggelam dalam lautnya, dan selamatnya Nabi Musa bersama dengan pengikut-pengikut yang beriman. Yang keempat, disebut pula selepas cerita Nabi Musa yang panjang daripada ayat 10 nanti sampai ke 50 lebih, disebutnya pula kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya Azar dan kaumnya. Yang kelima, disebut kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, dakwah dia kepada kaumnya sampai 1000 tahun,
dan apa yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh tenggelam, kaum Nabi Nuh yang kafir, yang engkar, tenggelam semuanya di dalam banjir taufan yang besar. Yang keenam, kisah Nabi Hud alaihissalam dan dakwahnya kepada kaumnya, serta apa yang terjadi kepada penentang-penentangnya, kaum Ad. Yang ketujuh, kisah Nabi Saleh alaihissalam dengan kaum Samud dan apa yang terjadi setelah mereka menyembelih unta yang Allah anugerahkan sebagai mukjizat kepada Saleh. Yang ke-8, Allah sebut kisah Nabi Lut alaihissalam dan perjuangannya menentang kaumnya yang gila, yang terperangkap dengan pengaruh LGBT, dan bagaimana Allah selamatkan Nabi Lut. Yang ke-9, Allah sebut kisah Nabi Shu'aib alaihissalam dan bagaimana binasanya kaum yang menentangnya. Jadi dalam ayat ini, dalam surah ini kita ada surah kisah Nabi Musa dengan Harun, satu. Yang kedua Ibrahim, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Shu'aib. Mana ada 7 kisah, insyaAllah. Yang terakhir, Allah Ta'ala sebut tentang turunnya Al-Quran dan penyaksian daripada Ahlul Kitab tentang kebenaran Al-Quran. Dan Al-Quran ini bukan syair, bukan sajak, bukan kata-kata manusia ataupun aqwal syayatin. Maka ia mari daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya memberi amaran kepada kaum yang menentang, dan azab Allah Ta'ala akan ditimpa ke atas mereka sekiranya mereka tidak mahu beriman. Baik, itulah dia panggil ringkasan, sinopsis ataupun poin tajuk-tajuk besar perbincangan dalam surah Asy-Syu'ara.